Sekarang sampailah tajuk yang paling akhir untuk perkongsian 3. This will be the last topic for perkongsian. Okay, after this we will go to syarikat. So, ini perkongsian 3. Perkongsian 1 tentang mengira faedah atas modal, faedah atas ambilan, macam mana nak buka akaun pengasihan untung rugi. Okay, macam mana nak buka penyata pendapatan, kunci kira-kira, perkongsian. So, perkongsian tu pula tentang muhibah, tentang persaraan berkongsi, tentang kemasukan rakan baru. So, perkongsian 3 pula ialah tentang pembubaran perkongsian, close down. Business going to close down, tutup perkongsian tu. So, apakah sebabnya pembubaran perkongsian? Ada di sini cikgu risau 4 sebab. Okay. Sebab pertama mungkin ada rakan kongsi yang sudah meninggal dunia, ada yang bankrupt, mungkin ada yang tidak siuman. So anything happen to rakan kongsi, dia akan terpaksa dibubarkan. Dan kedua pula kerana selama ini sudah beberapa tahun mengalami kerugian. So dia setuju dia going to bubarkan, the close down the business. So ketiga pula mungkin kerana berlakunya perselisihan faham antara rakan kongsi, so they cannot get along each other, jadi terpaksa bubarkan. Keempat, mungkin mereka nak bubarkan bukannya stop the business, but they're going to gabung with another company, okay, continue with another nama yang baru, ataupun diambil alih, ataupun akan jual kepada syarikat lain. Kalau jual syarikat lain, that means arti dia perkongsian tu definitely no more already lah. Tetapi kalau dia gabung, that means dia continue with other company with nama yang baru. Tetapi di sini memang close down lah. Okay. So di sini pembubaran. Okay. Jadi ini account yang perlu buka. Jadi kalau close down, takkan kita nak simpan semua aset. All the aset perkongsian akan dilupuskan. Lupus erti dia going to sell, jualkan aset-aset lah, tak akan simpan. Okay. So kalau nak jual aset, dia close down sales, jadi adanya account realisasi, account yang sementara. Seperti dalam perkongsian 2, anda sudah belajar account penilaian semula. Jadi fungsi dia adalah lebih kurang sama dengan account penilaian semula. Just that nilai semula is not going to close down, right? Just nilai the asset. Tapi di sini account realisasi, dia akan close down that perkongsian, okay? Realisasi. Jadi dia adalah account sementara saja. Lepas jual semua aset, dia tutup. Okay? So dalam di sini dia macam gudang, dia going to sell the asset, pindah aset ke account sini, jual, terima duit. Lepas tu dari situ kita dapat kira when you lupus the asset sama ada you untung atau rugi. Okay? This is the whole concept tentang account yang akan kita buat. So ada 3 cara aset ini boleh dilupuskan. Ini lupuskan aset, no more this asset in your company. So cara pertama, you boleh jual kepada pihak luar, macam close down sales. Anybody lah who want to buy, you just sell. Okay? Ataupun mungkin dia boleh, kalau rakan kongsi itu sendiri suka, dia sudah biasa dengan aset itu seperti kenderaan, usually dia yang guna kenderaan itu, jadi dia nak beli kenderaan itu sendiri. So boleh diambil alih oleh rakan kongsi, ataupun the whole asset boleh diambil alih oleh syarikat lain, ataupun sebahagian of the asset. Okay? So dan syarikat lain ni boleh selesaikan the asset itu, pembayaran tu dalam bentuk wang tunai, sebahagian wang tunai, dan sebahagian saham, ataupun semuanya wang tunai, bergantung kepada soalan dalam exam. Okay. So inilah langkah menutup buku perkongsian. Since you're going to close down, so all the account ledger, semua journal akan ditutup, all the account ditutup.
So macam mana nak tutup semua account? First, kita tutup semua account asset dulu. Okay, termasuk account penghutang, account belum terima. Okay, kecuali account tunai, account bank lah. This is your own money. Takkan you don't tutup first. You keep the account. Takkan you nak jual your asset account bank or that. No. So ini jangan tutup. Okay, kecuali soalan kata ada yang company want to take over, including your money inside the bank. Kalau adalah soalan macam tu, baru you pindah. Kalau tidak, jangan tutup. Okay, dan pindah ke account realisasi. Okay, kita tutup aset, pindah ke account realisasi untuk jual aset kita. So, catatan berhubungkan aset ialah debit kan. So, bila kita tutup, kita kredit aset lah. We credit the asset, dan kita pindah ke masuk account belum terima. Account belum terima bukan kita nak jual, tetapi kita pindah ke sana and then kita akan pergi minta mereka bayar. Okay, so debit realisasi, credit asset. Dan langkah yang kedua ialah biasanya kalau you nak bubarkan perkongsian, you kena apply dengan government, dan you have to pay some money. Itu ialah belanja realisasi. So ini ialah belanja kita kena bayar. So kita credit bank, dan belanja biasanya kita akan buka account belanja kan. But as I said, now you're going to close down the business. Jadi we are not going to open account anymore. So semua adalah dipindah ke realisasi. Semua belanja or hasil all settle in account realisasi. Yeah, so debit realisasi. Tak perlu buka account belanja realisasi dah. Okay. Dan langkah yang ketiga, jelaskan semua liability lah. Hutang perkongsian, tak kisah dia jangka panjang atau jangka pendek. All have to settle all your hutang. Okay. Jadi di sini depends. Kalau account bank tak ada duit, no money, then we will go to langkah 4 first. Kita lupuskan aset dulu. Jual aset, you got the money, then only you bayar hutang. Okay, Jadi bila kita buat account, when you do in the exam, tak kisahlah you nak record ini dulu, ini pun tak apa. Either one. Okay. So let's say now we jelaskan semua hutang. So hutang jangka panjang, jangka pendek. So L had to pay out. Jadi hutang ni jangan hantar ke account realisasi. Account realisasi to sell the asset. So untuk jelas ke hutang, tak perlu rekod di realisasi, kecuali discount diterima. Okay, kalau ada discount diterima, pindah ke account realisasi. Because jelaskan hutang, especially pemiutang kan. So pemiutang, let's say kita hutang dia 5,000. Kita hanya perlu bayar 4,000. So 1,000 discount is hasil, right? Usually we will record in discount diterima. But as I said, it's going to close down. So no need to open other account already. We're going to close account, not open account. So all the hasil that you get, all pindah ke realisasi. Okay, so the discount pindah ke realisasi. So how to record? We look at here. Okay, ini ialah liability bukan semasa jangka panjang. So we close. Liability kan credit side. Okay, liability credit. So when we close, we debit lah. Debit pinjaman, credit bank. Okay, kalau liability semasa seperti pemiutang or here account belum bayar, dia credit juga kan. So bila kita nak bayar, kita debit. Okay, debit account belum bayar. So kita bayarlah dengan bank. Berapa yang kita kata kalau hutang 5,000, kita bayar 4,000, so credit bank 4,000. Then the 1,000 discount, as I said, don't open discount diterima. We are not going to open any more account. Okay, so pindah ke realisasi. Okay, kita credit account realisasi. Dan langkah yang seterusnya, kita pun just now kan kita sudah pindah ke account realisasi, or our asset going to sell, right? So satu-satu kita record, kita jual satu persatu. Okay, jangan gabungkan all the jualan. Kalau you jual inventory, then credit, debit, bank, credit, realisasi. Macam tu satu-satu kita record. Tak mau gabung all the jualan. Okay, so kalau jual inventory,
debit bank, kredit realisasi. Satu catatan. Okay. Kalau kita dapat duit daripada penghutang, debit bank, kredit realisasi. Okay. Macam tu. Jual satu-satu. Okay. Okay. Jadi inilah konsep dia. Akaun realisasi, akaun sementara. Cikgu anggap dia sebagai like gudang lah. Okay, dia like warehouse. We are going to have warehouse sales. So first you close your asset, credit asset pindah ke sini. Okay, dia macam gudang. Lepas tu you pun jual aset anda. Ya, satu-satu you jual. Okay, then bila you jual, you can sell to pihak luar, as I said, you can sell to your rakan kongsi, or you can sell to the other company. So you jual the asset, then you will get the money, or other company sometimes will give you saham. Okay, you jual. Okay, then you record, then di sini ialah hasil jualan aset anda lah. So ini aset yang nak jual. So kita banding. Dia macam akaun penilaian semula. So kalau sini lebih besar, hasil lebih besar, mean you untung lah. Okay, you will have untung realisasi. Kalau sini lebih besar, aset anda harga mahal tapi you jual murah. So you rugi ya. Kalau you rugi, ini rugi realisasi. Rekod di sebelah sini. Biar sini lebih besar kan. So the rugi, rekod sini. Rugi atas realisasi. So untung atau rugi. Okay, you banding. Okay, inilah cara merekod. Kalau untung realisasi, kita debit realisasi. Okay, untung this side lah. Because this side bigger. So untung we write here. Untung realisasi right here. Then we pindah ke akaun modal rakan kongsi. Okay, so kalau rugi, as I said, rugi this side bigger, right? So rugi atas realisasi you write here. You write here. Okay, you credit the realisasi. You write here. Then debit modal. Kerana kalau rugi, siapa yang rugi? Pekongsi, rakan kongsi yang rugi. So their modal become kurang. Debit modal mereka. Okay. Then the next step, as I said, going to close down. Tak guna lagi simpan akaun semasa. Okay. Akaun semasa pun akan tutup, pindah ke akaun modal. Okay. Sama juga dengan bila ada rakan kongsi baru masuk, that you have learned in Perkongsian 2. Ada rakan yang bersara, kita juga akan tutup akaun semasa. Okay, so this one lagi nak kena tutup lah. We are going to close down already. So tutup akaun semasa, pindah ke akaun modal. So kalau akaun semasa dia kredit, so debit lah. Kalau tutup debit, so debit semasa, kredit modal. Tapi kadang-kadang akaun semasa boleh debit side kan. Okay, so kalau macam tu kita kredit semasa, debit modal. Depends on mana baki akaun semasa. Okay. Then last, okay, sudah jual aset, sudah jelaskan hutang, everything sudah settle, close down. The last step, we close down modal in account bank. Account bank was zero. Okay. Nanti dalam exam, you buat account bank masa ada duit, arti you sudah buat salah. Account bank supposed to be zero, no more money. Okay. All the money from the bank will dikeluarkan untuk jelaskan bayaran kepada rakan kongsi. So because as I said, the perkongsian hutang akaun modal mewakili pemilik kan. So kalau pemilik kredit arti dia perkongsian owe the money. So now going to close down, no more owing already lah. Take out all the money from the bank and give all the modal. So debit the modal, settle. Modal pun kosong, sini pun kosong. Tak